Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Nazri Kahar dalam agenda Wani pada malam ini. Kabinet sudah pun diumumkan. Apa yang perlu kita lihat adalah bagaimana kabinet ini menjalankan fungsi dan tugas yang diamanahkan, dan pastinya ini satu tugas yang getir dan cabaran yang bukan kepalang, kerana apa yang dikatakan oleh Perdana Menteri ke-9 Dato' Seri Ismail Sabri Yaakob bahawa ini merupakan satu situasi yang amat krisis yang amat besar, apatah lagi kerajaan yang dibentuk dalam suasana pandemik yang masih mendepani cabaran utama negara pada ketika ini, dan pastinya ditambah dengan kegawatan ekonomi dan juga ditambah juga dengan ketidakstabilan politik negara. Jadi ketiga-tiga cabaran besar kabinet yang dibentuk di bawah Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri, Perdana Menteri ke-9 ini mempunyai tugas yang amat besar. Dengan tiga cabaran utama digariskan oleh Perdana Menteri, iaitu kabinet ini peka dengan keperluan semasa. Itu yang pertama. Maksudnya mereka cakna, mereka mesti faham apa yang berlaku di keliling kita pada hari ini, situasi yang dihadapi oleh rakyat. Keduanya, bertanggungjawab dan juga amanah. Ini saya rasa satu perkara governance diletakkan di tempat yang tertinggi harapan oleh Perdana Menteri ke-9. Dan yang ketiga, mengembalikan keyakinan rakyat. Ini saya rasa kabinet perlu akur dan perlu insaf bahawa kerajaan yang dibentuk ini mempunyai cabaran dan juga sejarah yang tersendiri. Seadanya, itu juga diangkapkan oleh Perdana Menteri. Pastinya mengembalikan keyakinan rakyat untuk memastikan segala polisi dan dasar adalah cabaran yang amat besar. Jadi tiga perkara utama dilontarkan oleh Perdana Menteri ke-9 untuk disahut oleh barisan kepimpinan beliau. Jadi bersama saya pada malam ini, saya akan mendapatkan salah seorang yang sudah pun dilantik sebagai Timbalan Menteri Pengajian Tinggi, Yang Berhormat Senator Dato' Dr. Ahmad Masrizal Mohamad, Timbalan Menteri Pengajian Tinggi dan juga mantan Menteri ketika pentadbiran Tan Sri Muhyiddin Yassin untuk Kementerian Alam Sekitar dan Sumber Air. Assalamualaikum Dr. Ahmad Masrizal, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Haji, alhamdulillah baik. Terima kasih, dan juga kami di Esrawani mengucapkan tahniah atas pelantikan terbaru YB Senator Ahmad Masrizal sebagai Timbalan Menteri Pengajian Tinggi. Mungkin sebagai reaksi awal perubahan portfolio dan juga dilantik semula sebagai Timbalan Menteri, apa reaksi Dr. Ahmad Masrizal dengan tanggungjawab baru dan juga dalam ekosistem mungkin lebih kurang sama, tetapi bagi portfolio yang mungkin lebih dekat dengan Dr. Ahmad Masrizal? Terima kasih lagi sekali Tuan Haji dan juga pihak Astro kerana sudi mengucapkan tahniah kepada saya atas pelantikan semula, bukan satu pelantikan baru tapi pelantikan semula. Sebagaimana kita sudah maklum bahawasanya ucapan, kalau kita meneliti ucapan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, beliau dengan jelas mengatakan bahawasanya ini adalah formulasi yang baru, formulasi semula daripada situasi yang sedia ada. Bermakna pergerakan saya daripada jawatan asal itu Timbalan Menteri di Kementerian Alam Sekitar dan Air kepada Timbalan Menteri di Kementerian Pengajian Tinggi adalah merupakan salah satu daripada proses untuk memantapkan kabinet yang dimiliki oleh ataupun yang dipunyai oleh kerajaan sekarang ataupun di bawah pimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Dan saya fikir ini adalah satu perkara yang penting kalau dalam mana-mana organisasi sekalipun, bila kita mahu melakukan perubahan, kita bersandarkan kepada tiga perkara. Apakah kita mahu membuat perubahan secara keseluruhannya, ataupun kita akan membuat perubahan berdasarkan kepada membuat sedikit pembaharuan, ataupun kita maintain kepada keadaan sedia ada. Jadi saya fikir dalam konteks kabinet Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ini, yang ke-9 ini, iaitu Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri ini, dia menggunakan pakai tiga prinsip ini. Mana yang perlu di-maintain, mana yang perlu di-improve, mana yang perlu dibuat perubahan. Maka dibuat perubahan, barangkali ada menteri-menteri yang digugurkan dan sebagainya. Kalau nak buat penambahbaikan, maka macam yang saya sekarang ini, barangkali dibuat salah satu perubahan dari sudut portfolio, daripada yang asal kepada yang baru, dan mana yang perlu di-maintain, maka perlu di-maintain sebagaimana sedia ada. Jadi saya melihat kalau iktizam Yang Amat Berhormat Datuk Seri Perdana Menteri ini jelas dan ia disahut dengan sempurna oleh semua ahli kabinet yang dilantik, saya cukup yakin bahawasanya kabinet ini mampu untuk berfungsi sebagaimana yang dikehendaki oleh rakyat.
Itu pandangan pertama saya, Tuan Haji, dalam hal ini. Diungkapkan oleh Perdana Menteri dalam ucapan al-aluan pagi tadi juga, apa reaksi Dr. Ahmad Masrizal bahawa kabinet ini ataupun pasukan ini mempunyai tanggungjawab yang besar, berupaya boleh memastikan, boleh menggalas tanggungjawab dengan committed dan juga proaktif, kerana ia akan memberi satu nafas baru supaya negara cepat bangkit dalam COVID-19 dan juga mengharapkan bahawa keluarga Malaysia yang besar ini dapat keluar daripada kesengsaraan yang kita hadapi ketika ini. Jadi sebagai anggota eksekutif dan melihat realiti masyarakat di bawah, bukan hanya kita duduk di ofis ataupun di pejabat sebagai menteri, timbalan menteri, sebagai orang kuat kabinet, tetapi realiti masyarakat sekarang saya rasa stratanya semua jatuh. Stratanya menghadapi krisis dan juga kesengsaraan. Bagi Dr. Ahmad Masrizal sendiri, dari aspek pengajian tinggi, apa yang Dr. rasa perlu diberi penekanan, kalau boleh bukan tak payah tunggu 100 hari pun, tapi kalau dalam masa sebulan, 2 bulan ini dapat diberikan harapan kepada warga pengajian tinggi misalnya, apa yang Dr. Ahmad Masrizal dan juga yang berhormat Dr. Nuaini Ahmad ingin lakarkan kepada portfolio yang baru bagi Dr. Ahmad Masrizal? Tuan Haji, saya kena berlaku adil dalam soal ini. Sebab saya baru saja mengetahui bahawasanya saya berada di kementerian yang pada saya kementerian yang baru dalam konteks semasa ini bagi saya lah. Dan juga saya belum sempat lagi bercakap ataupun berbincang dengan Yang Berhormat Datuk Seri Noraini, menteri saya sendiri. Dan dalam hal ini juga saya mengatakan bahawasanya kalau boleh dikatakan secara umum lah Tuan Haji, dalam konteks kita ini, kita bercakap soal sebagaimana dinyatakan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri, iaitu kita bercakap tentang keberhasilan. Dan dalam konteks pendidikan tinggi ini, selain daripada keberhasilan dalam konteks melahirkan graduan-graduan yang ada, saya rasa adalah penting untuk kita menjangkau kepada satu perspektif yang lebih jauh, iaitu kita mungkin boleh bercakap dalam soal untuk dalam konteks kemenjadian seseorang graduan itu sendiri. Dan ini akan menjurus kepada satu pembentukan negara bangsa yang lebih baik, the better nation. Jadi dalam konteks inilah saya merasakan bahawasanya bila kita bercakap soal the better nation ini, kita bercakap soal menggabung jalankan antara dua elemen penting barangkali yang ada di dalam konteks pendidikan tinggi, iaitu pada saya hubungan simbiotik antara institusi pengajian tinggi awam dengan institusi pengajian tinggi swasta ini perlu dibuat. Kita tidak boleh membiarkan ataupun kita tidak boleh mengesampingkan institusi pendidikan tinggi swasta ini kerana ini adalah salah satu daripada parameter kepada kejayaan atau pemodenan negara. Maka mereka perlu dibawa bersama dalam arus perdana untuk bolehkan mereka berada dalam konteks negara yang sama dan membangunkan negara ini secara bersama-sama. So mungkin itu adalah antara beberapa perkara yang saya akan bincang dengan Yang Berhormat Datuk Seri Noraini. Dan dalam konteks ini perencanaan itu penting, Tuan Haji. Dalam tempoh 100 hari, cabaran yang diberikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri itu adalah merupakan satu cabaran yang pada saya adalah cabaran realistik dalam konteks untuk kita melihat dalam konteks perancangan ataupun kejayaan dalam prestasi jangka masa pendek. Apa sekalipun pada pandangan saya, segala-galanya bergantung kepada kedudukan negara sekarang. Kebanyakan ahli kabinet, to be fair with them, since before yang kabinet terdahulu pada zaman Tan Sri Yang Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin hari itu pun, kekangan ahli kabinet pada ketika itu ialah kita tidak boleh menjadi sebagaimana ahli kabinet sebagaimana sebelum ini. Kerana keadaan kita berada dalam keadaan krisis dan pandemik COVID ini menyebabkan kita terhad segala-galanya. Untuk kita turun ke padang semerai kita agak terhad kerana lantaran kerana faktor-faktor begitu. Tetapi dalam konteks ini saya fikir kita menjangkakan bahawasanya proses herd immunity ini akan dapat dicapai oleh negara dalam tempoh yang terdekat, mungkin bulan 10 ini paling awal atau bulan 11. Maka saya kira tidak ada lagi sebarang alasan oleh mana-mana menteri kabinet atau yang memegang kementerian, sama ada menteri atau timbalan menteri, untuk tidak bersama dengan rakyat atau membantu sebaik mungkin rakyat ataupun memastikan kementerian masing-masing dapat perform ataupun dapat menunjukkan prestasi yang baik pada rakyat. Saya fikir ini satu cabaran yang baik dilontarkan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Perdana Menteri kita lah, Tuan Haji.
Perdana Menteri meletakkan tema pembentukan kabinet adalah kabinet berorientasikan hasil ataupun outcome based cabinet. Ini satu cabaran dan juga benchmark yang sudah pun diletakkan oleh Perdana Menteri ke-9. Dengan meletakkan KPI untuk jangka masa sederhana, jangka masa pendek dan juga jangka masa panjang 100 hari itu, saya rasa tidak ada masa untuk berbulan madu bagi semua anggota kabinet termasuk Dr. Ahmad Masrizal. Bagi pengajian tinggi, kita lihat sebelum ini sepanjang 1 tahun 8 bulan, termasuk juga bidang pendidikan dan begitu dekat dengan rakyat. Pengajian tinggi ada cabaran yang tersendiri yang sudah pun kita lihat apa yang berlaku sepanjang 1 tahun 8 bulan. Misalnya bagi mereka yang terpaksa belajar melalui dalam talian ataupun PDPR, itu juga cabaran bukan sahaja bagi pendidikan rendah dan juga pendidikan menengah, tetapi pengajian tinggi terlibat sama. Begitu juga bagi pelajar-pelajar di kolej politeknik, kolej komuniti dan sebagainya. Semua yang berasaskan fizikal ataupun berasaskan latihan amali terpaksa juga diadakan dalam bentuk PDPR. Bagi Dr. Ahmad Masrizal, bagaimana menggabung jalin semua cabaran-cabaran ini supaya ia menjadi satu norma baru dalam masa yang sama Kementerian Pengajian Tinggi cakna ataupun waspada dengan cabaran para graduan ataupun siswaza kita kerana mereka datang dari pelbagai strata. Ada yang B40, mungkin ada yang miskin, tidak mampu subscribe internet di kampung ataupun sebagainya. Jadi bagi Dr. Ahmad Masrizal, sebagai juga warga pengajian tinggi sebelum ini, bagaimana kita mengharmonikan cabaran ini, menjadikan ia sebagai satu peluang dan juga menambah baik ekosistem pengajian tinggi dalam kita bercerita tentang nak hidup dengan endemik dan sebagainya. Ya. Terima kasih Tuan Haji. Bagus soalan ini. Saya fikir ini adalah soalan yang betul-betul mendasari kepada permasalahan yang berlaku di kalangan dalam konteks pengajian tinggi semasa waktu pandemik COVID ini. Betul. Cabaran yang paling besar antaranya yang Tuan Haji nyatakan setelah tadi ialah dari sudut bagaimana kita nak mengkoordinasikan ataupun menstrukturkan semula konteks pembelajaran anak-anak kita yang belajar di universiti ini dalam konteks keadaan yang sebagaimana begitu. Sebagai satu contoh, Tuan Haji, yang saya fikir begini, bila kita bercakap soal untuk menjayakan sesuatu agenda yang besar begini ataupun menyelesaikan satu permasalahan begini, maka ianya tidak boleh langsung untuk kita bercakap dalam konteks yang berbeza-beza antara satu sama lain. Bermakna, maksud saya, seluruh Kementerian Pengajian Tinggi ini harus duduk bersama melihat isu ini dan juga menjalankan gerak kerja untuk membolehkan segala permasalahan ini dapat diselesaikan secara tuntas. Maknanya, dalam konteks kepimpinan yang tertinggi di setiap universiti, dalam konteks persyaratan yang ada, membuat sesuatu perkara, membuat sesuatu sistem pengajaran yang sebagainya, perlukan satu penjajaran semula. Begitu juga dengan konsep pelajar, begitu juga dengan pelajar-pelajar sendiri. Perlu memberi satu minda yang cukup berbeza berbanding dengan minda sebelum ini dan juga saya fikir polisi-polisi juga perlu selaras. So dalam hal ini Tuan Haji, saya berpandangan bahawasanya barangkali sebab saya melihat daripada luar, salah satu daripada quick win yang kita boleh buat barangkali ialah dengan cara kita membuat satu kerjasama strategik antara seluruh universiti. Sebagai contoh Tuan Haji, saya bagi contoh. Katalah anak saya berada nun jauh di Ranau Sabah sebagai contohnya kan, barangkali begitu. Tetapi anak saya ini belajar di Universiti Kebangsaan Malaysia. Okey. Sedangkan dia berada di Sabah. Dan macam mana kita mahu membuat semula satu penyelesaian segera kepada orang pelajar kita begini dalam keadaan yang sekarang ini, maka kita harus buangkan karakter universiti masing-masing. Maksud saya begini, contohnya kalau kita adalah student UKM, contohnya, maka barangkali kita boleh memastikan anak-anak ini boleh pergi ke mana-mana institusi pendidikan tinggi yang terdekat yang ada. Tidak boleh katalah, okey, you daripada UKM, kita ni daripada universiti, kita ni kampus universiti A, you kampus universiti B, tak boleh. Jadi maka kena ada satu bentuk kerjasama yang strategik, barangkali saya fikir yang boleh kita laraskan untuk memastikan bahawasanya akhirnya permasalahan dapat diuruskan dengan baik. Nak kata selesai 100% mungkin satu perkara yang mustahil dalam tempoh yang terdekat. But dalam konteks kerjasama strategik saya fikir perlu dilakukan. So ini antara perkara-perkara yang saya fikir Tuan Haji yang mungkin boleh kita lihat. Dan saya amat yakin
dengan kepimpinan universiti-universiti yang ada di seluruh Malaysia ini, sama ada FPTA ataupun MPTS, mereka mahu perkara ini diselesaikan. Mereka mahu memastikan perkara ini dapat diuruskan dengan baik. Cuma tinggal lagi barangkali dalam hal ini, kita kena betul-betul duduk bersama. Dan kita kena buang jaket masing-masing. Dan duduk dalam satu konteks yang Perdana Menteri kata, Perdana Menteri kata, inilah keluarga Malaysia. This is come to what was Prime Minister said before lah. Jadi dalam konteks ini saya berpandangan bahawasanya selagi kita punya will, kita mempunyai satu keyakinan, keupayaan dan kemahuan, maka saya fikir ini yang boleh diselesaikan. InsyaAllah, Tuan Haji. Bagi kemanjadian graduan kita, ini juga cabaran dalam era pandemik. Kemanjadian era sebelum pandemik, mereka mampu berorganisasi aktif di kampus, aktif sebagai pimpinan mahasiswa kerana itu dibenarkan. Tetapi ketika pandemik, semuanya tidak lagi. Semua perbincangan ataupun aktiviti mahasiswa dilakukan dalam talian. Bagi kita menjadikan universiti sebagai satu medan yang terbaik untuk kita membina pelapis pemimpin untuk masa depan, kita tak boleh berkompromi walaupun dalam ketika pandemik ini. Jadi bagi Dr. Muhammad Masrizal sebagai pimpinan yang akan melihat polisi-polisi yang terpaksa diubah ini, kerana kita tahu hasilnya sudah nampak apabila Jabatan Statistik mengeluarkan angka-angka pengangguran, ataupun graduan yang tidak dapat bekerja ratusan ribu, dan bagi pekerja yang menganggur sudah menghampiri 1 juta. Ini satu angka yang amat membimbangkan, dan kita tidak berbangga apabila graduan kita keluar terpaksa menjadi rider, e-hailer ataupun rider untuk menghantar makanan dan sebagainya. Bukan status mereka, tetapi mereka tiada pilihan. Jadi bagaimana kemenjadian para graduan kita ini akan diberi jaminan oleh pihak kerajaan apabila mereka menjadi graduan satu hari nanti dalam masa endemik ini ataupun dalam masa terdekat ini, mereka ada masa depan. Mereka ada pekerjaan kerana kemanjadian mereka sudah pun digilap ketika mereka berada di kampus walaupun ketika pandemik ini. Dr. Muhammad Masrizal. Inilah cabaran Tuan Haji, ya, pasca post pandemik, saya fikir. Ini cabaran besar kita. Kemanjadian dalam konteks yang sedang belajar, bagaimana kita memformulasikan mereka, membentuk karakter breeding mereka dan sebagainya untuk membolehkan mereka bersedia ke alam pekerjaan. Dan yang Tuan Haji cakap tadi, cabaran ialah mereka yang sudah berada di luar universiti. Sudah pun habis tamat belajar. Graduan yang keluar, ke mana mereka akan pergi? Ya, kita pun terkesan apabila barangkali terpaksa mereka menjadi orang yang menjadi food grabber dan sebagainya, macam kita tidak terasa begitu Tuan Haji zaman kita dulu, tapi mereka terpaksa melaluinya, dan itu realiti. Tetapi apa sekalipun pada pandangan saya dalam konteks ini, itulah saya katakan sebentar tadi bahawasanya apabila kita bercakap tentang kabinet keberhasilan ini, keberhasilan ataupun outcome based kabinet ini yang dikatakan ini, dia berdasarkan kepada sebenarnya tiga cabaran yang Perdana Menteri nyatakan sebelum ini. Cabaran pertama ialah pengurusan COVID, supaya kita dapat menguruskan COVID dengan baik dan akhirnya kita dapat keluar daripada pandemik ini. Jadi berada dalam situasi endemik pula. Dan dalam pada masa yang sama, kementerian yang bertanggungjawab untuk menguruskan pengurusan COVID ini perlu cekap kementerian-kementerian ini. Saya nak kaitkan bagaimana kementerian ini akan menjadi satu tonggak kepada isu yang kita nak selesaikan ini barangkali. Dan ia harus diurus dengan baik, dipimpin dengan baik oleh menteri-menteri yang berkenaan. High performance minister. Sebagai contoh, kita lihat bagaimana Perdana Menteri meletakkan Yang Berhormat Tuan Khairy Jamaluddin sebagai Menteri Kesihatan. Bukan bermakna Yang Berhormat Datuk Seri ada hamba-hamba tidak bagus, tetapi ini adalah bentuk bagaimana kita nak memastikan bahawasanya ada satu penambahbaikan yang baru, memberikan new blood barangkali untuk bolehkan kita bersedia cepat ke arah yang lebih baik. Maka itu keadaan dia. Dan begitu juga dalam konteks kita lihat bagaimana dalam konteks economic recovery. Bagaimana apabila Yang Perdana Menteri memberikan cabaran yang kedua, iaitu kita pastikan bahawasanya ekonomi ini dapat diselesaikan dengan cepat. Dengan cara pertama, pastilah pandemik ini dapat diuruskan dengan baik dan kita dapat keluar cepat. Maka orang dapat menjadi hidup dalam kehidupan yang lebih normal dan sebagainya. Dan di sinilah Tuan Haji, saya melihat apabila keadaan ini berlaku dengan baik,
Kalau bulan 10 sebagai contohnya atau bulan 11 kita dah masuk dalam continuan pandemik ataupun continuan herd immunity sebagai contohnya, maka kita yakin bahawasanya ia memberi satu ruang yang baik kepada penambahbaikan ekonomi. Dan inilah jaminan kepada graduan-graduan yang akan keluar. Selagi tidak ada jaminan atau tidak ada pembukaran ekonomi, penambahbaikan ekonomi ataupun pemulihan ekonomi, maka kita tidak ada ruang untuk mereka. Tak mungkin seramai-ramai 200,000 ataupun 100,000 graduan yang keluar itu akan semuanya pergi jadi satu kerajaan. Tidak mampu kerajaan menanggung semua. Makanya mereka harus mencari ruang dalam sektor swasta. Dan platform swasta ini atau platform luar kerajaan ini ada memerlukan kepada memiliki sentimen ekonomi yang baik. Dan saya yakin apabila kerajaan yang kabinet yang ada ini memberikan tawaran secara terbuka kepada pembangkang, itu menunjukkan bahawasanya kerajaan ini serius untuk memastikan semua orang bergerak dengan satu fikrah, satu pemikiran, iaitu selesaikan masalah yang melanda rakyat hari ini, COVID dan ekonomi. Dan apabila ini disambut baik oleh pihak pembangkang, saya rasa ini satu perkara yang pada saya cukup menarik. Kerana pembangkang juga melihat keutamaan sekarang adalah rakyat dan negara. Dan ini pada saya, Tuan Haji, ini akan mampu memberikan satu kesan berganda kepada pemulihan ekonomi dan juga kepada cara kita menyelesaikan masalah pandemik COVID. Dan apabila CSA ini dilakukan, Tuan Haji, saya fikir ini satu perkara yang baik kerana ianya akan memberikan kesan langsung kepada keyakinan pelabur untuk datang ke Malaysia. Akan memberi satu keyakinan kepada sektor ekonomi berkembang dengan baik kerana tidak ada lagi isu elemen-elemen politik. Ini yang Tuan Haji katakan tadi, political stability. Jadi dalam hal ini bukan satu perkara yang baru. Yang dalam slot saya dulu saya bercakap tentang negara Kanada yang menawarkan negara New Zealand yang menawarkan CSA. Sedangkan di negara kita sendiri pun sebagai contoh di negeri Johor pun menggunakan pendekatan yang sama. Dan akhirnya ada stability. Begitu juga dengan negara-negara seperti di Amerika dan UK pun menggunakan pendekatan yang sama untuk memastikan dasar-dasar yang cuba dibuat untuk rakyat dapat diselesaikan. Saya bagi satu contoh, US sebagai contohnya. Dalam konteks dia memberikan kelulusan COVID relief bill. Dia memastikan bahawasanya semua pembangkang juga turut sama berterlibat. Jadi dalam hal ini, kita bergerak ke satu dimensi yang tepat. Tinggal lagi, balik kepada apa yang kita katakan tadi, Tuan Haji katakan tadi, kita mengharapkan bahawasanya doa kita, pimpinan ataupun kabinet yang ada oleh kabinet yang boleh memberikan satu hasil yang baik kepada negara dan rakyat. Itu kita punya. Mungkin akhir sekali, Senator Datuk Dr. Muhammad Masrizal, dalam situasi sebegini, kabinet dan juga Dr. Muhammad Masrizal tidak mempunyai masa yang panjang. Bagaimana kita dapat mengubah bagi Dr. Muhammad Masrizal secara pribadinya cabaran ini dan juga apa juga dilontarkan oleh Perdana Menteri ke-9 merupakan satu peluang dalam konteks pengajian tinggi. Wishlist Dr. Muhammad Masrizal. Saya melihat dalam konteks ini, Tuan Haji, apa yang penting pada saya ialah sebenarnya saya katakan kita ada term yang panjang kalau tidak ada berlaku apa-apa perubahan politik. Kita boleh up to the 21 month ataupun 21 bulan. So, untuk membolehkan sesuatu dasar atau polisi itu dilaksanakan, Tuan Haji, dia memerlukan masa. Dan formulasi polisi pun sudah ambil masa yang lama. Apatah lagi dalam konteks untuk melaksanakan dan melihat kesan. Maka dalam hal ini kita mengharapkan bahawasanya kita diberi peluang sebaik yang mungkin untuk sebaik mungkin dan selama yang mungkin untuk kita memastikan kita dapat menjayakan setiap perancangan yang cuba kita laksanakan di kementerian, termasuklah Kementerian Pengajian Tinggi. Dan sebagaimana yang Tuan Haji tahu, ini adalah merupakan salah satu daripada kementerian yang menjadi satu perkara kementerian yang penting dalam konteks pembangunan negara bangsa pada masa akan datang. Segala-galanya berakhir di sini. Daripada sekolah dasar, peringkat dasar, Kementerian Pendidikan biasa, akhirnya berakhir di peringkat pengajian tinggi dan akan menentukan karakter negara bangsa yang akan terbentuk selepas ini. Dan saya cukup yakin, dalam ini saya mengambil kesempatan ini untuk menyatakan keyakinan saya kepada semua pimpinan-pimpinan universiti. Saya yakin mereka sudah faham di mana hala tuju mereka perlu bawa. Yang penting ialah kita bercakap soal kita ni berada dalam konteks kita menjayakan keluarga Malaysia. Dan sebagaimana saya nyatakan sebelum ini, the policy cannot stand alone. Dia betul perlu didokong oleh semua pihak. Sama ada pihak yang berada di dalam sistem itu sendiri ataupun pihak yang berada di luar sistem. Semuanya perlu mendokong
agar kita mencapai satu hasil yang terbaik. Dan keberhasilan ini ataupun yang dinyatakan atau dimaksudkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri adalah dilihat dalam perspektif yang luas. Bukan hanya individu, bukan hanya menteri, bukan hanya timbalan menteri, bukan hanya orang-orang di peringkat kementerian dan sebagainya, tetapi seluruhnya. Dan itulah keluarga Malaysia yang dimasukkan, insya-Allah. Terima kasih Yang Berhormat Senator Datuk Dr. Ahmad Musrizal Mohamad, Timbalan Menteri Pengajian Tinggi, kerana sudi memberikan pandangan beliau selepas dilantik sebagai Timbalan Menteri Pengajian Tinggi yang terbaru. Jadi itu sahaja agenda Wani pada malam ini. Sekian, Assalamualaikum. Kita jumpa lagi.